Okey. Okey, nampak tak apa yang saya share? Nampak Puan. Nampak, okey. Macam ni, kalau misalnya tak dapat nak respon apa saya tanya, you all boleh type dekat chat. Boleh type dekat chat ni. Okey, so saya tahulah you all sebenarnya nak jawab tapi tak boleh jawab. So boleh tulis dekat chat. Okey. Okey, apa yang saya nak tunjuk hari ni pun sangat penting. Ada dua benda yang sangat penting dekat dalam differentiation ni. Yang pertama ialah product rule, yang kedua adalah quotient rule sebab dia selalu keluar masa final. Okey. So hari ni saya nak discuss mengenai quotient rule. Okey, quotient rule ni kita gunakan bila fungsi di dalam Y ni adalah dalam bentuk bahagi. Bahagi. Semalam saya tunjuk Y sama dengan P darab Q kan. Hari ni saya tunjuk Y sama dengan P bahagi dengan Q pula. So formula dia lebih rumit daripada yang semalam lah. Formula dia lebih rumit daripada semalam. Okay, so formula dia Q dP dx tolak P dQ dx bahagi dengan Q kuasa 2. Okey, yang penting jangan terbalik. Formula dia mesti Q dulu. Okey, baru tolak dengan P. Kamu tak boleh buat terbalik. Kalau buat terbalik jadi salah. Okey, formula jangan risau. Memang tak perlu hafal. Yang penting kamu tahu nak beza. Okey, so this is the formula for quotient rule. Quotient rule kita guna bila fungsi Y adalah dalam bentuk bahagi. P bahagi dengan Q. Okey, kita terus tengok contoh. Saya dah sediakan contoh yang banyak untuk awak. Okey, yang ni nampak tak you all? Nampak. Nampak. Okey, good. Nampak Puan. Okey, kalau apa? Ada apa-apa bagi tahu. Kejap saya nak cas saya punya laptop pula. Habis bateri kejap. Bil. Assalamualaikum. Hai, salam. Semua sihat Semua sihat? Buat betul tu, Sihat, tengah sihat, berak sihat. ni. Okey. Okey, you all. Semua dengan saya lagi? Dengar. Okey, good. Okey, so sekarang kita nak mula ya. Okey, saya dah record. Okey, siapa yang lagging nanti boleh tengok balik dekat record. Okey, contoh kita pada hari ni semua dalam bentuk bahagi. Sebab saya nak guna quotient rule. Okey, guna quotient rule. Quotient rule ni dengan product rule ni sampai mat 3 nanti kamu masih guna. That's why kamu kena fahamkan betul-betul sebab selalunya pensyarah mat 3 tidak akan ajar kamu lagi. Okey. Okey. So sekarang ni atas mesti P. Kamu tak boleh buat terbalik. Atas mesti P, kemudian bawah mesti Q. Okey, lepas tu kita nak guna formula dy dx sama dengan
Q dP dx tolak P dQ dx bahagi dengan Q kuasa 2. Okey, saya dah bagi tahu semalam rumus dekat dalam buku guna U dengan V. Atas U bawah V. Okey, tapi saya guna P dengan Q sebab untuk contoh-contoh sebelum ni trigo, eksponen, ln, saya banyak guna U. So saya tak nak kamu keliru, that's why saya guna huruf lain. Tapi sebenarnya rumusnya sama sahaja. Saya cuma tukar huruf. Okey? Okey, so sekarang untuk cari dy dx, saya kena cari dp dx, saya kena cari dq dx. Okey? So sama macam semalam. Sama macam semalam, apa saya buat? Saya bawa ke tepi dulu. Okey, saya bawa ke tepi dulu untuk cari dp dx dengan dq dx. Okey, so P dulu. Okey, P ialah 4x tolak 1. So dp dx berapa guys? dp dx 4. 4. Pandai. Okey, manakala Q ialah E2x. So dq dx berapa? Macam mana nak differentiate eksponen? Tulis dulu kan? 2E Betul. 2E kuasa 2x. Okey, so kalau kamu dah buat banyak soalan, dah buat banyak latihan, kamu akan mahir lah lama-lama. Okey? Okey, bila kita dah dapat dp dx, dq dx, kita masukkan balik lah. Masukkan balik dalam ni. Okey, so saya masukkan. Okey, Q ialah E kuasa 2x. dp dx ialah 4 tolak P. P ialah 4x tolak 1. Okey, dq dx ialah 2E kuasa 2x. Okey, lecehnya quotient dulu ni sebab dia ada bahagi. Okey, dah masukkan semua per Q kuasa 2. Okey, Q ialah E kuasa 2x. Q ialah E kuasa 2x. Lepas tu kena kuasa 2. Macam ni. Okey. Okey, sekarang kita nak mudahkan. Okey, nak mudahkan, kita guna cara yang macam kita buat untuk product rule. Sama. Okey, so sekarang ni dekat tengah-tengah tu ada tanda tolak. Dekat tengah-tengah tu ada tanda tolak. Okey, kalau product rule tanda tambah. Kalau quotient rule dia tanda tolak. So sama macam product rule, sebelah kiri tanda tolak tu ialah sebutan pertama. Okey, ni sebutan pertama. Okey, manakala sebelah kanan ialah sebutan kedua. Okey, so daripada dua kotak hijau ni, kita kena cari benda yang sama. Okey, apa yang sama? E kuasa 2x. Pandai. E kuasa 2x. Okey, kita ada E kuasa 2x. Okey, so kita keluarkan dulu E kuasa 2x ni. Okey, lepas tu kita buatlah satu kurungan besar. Sama macam semalam. Kita check dulu dekat kotak hijau yang pertama, apa yang tinggal. Okey, E kuasa 2x kita dah tulis. So yang tinggal 4. Okey, kemudian tolak. Okey, 4x tolak 1 tak ada kat depan. So kita kena tulis. Okey, 2 pun tak ada kat depan, kita kena tulis. Okey, kemudian ada E kuasa 2x dekat kotak hijau yang kedua ni. Okey, kat depan kita dah tulis dah E kuasa 2x. So sama, kita tak perlu tulis lagi. Okey, sudah siap tutup kurungan. Okey, jangan lupa yang kat bawah ni. Kat bawah tu ada lagi. So, kita kena bahagi. Okey, ini hukum indeks. Okey, hukum indeks kalau ada kuasa dengan kuasa, kamu kena darab.
Kuasa jumpa kuasa, kamu kena darab. So 2x darab 2 dapat berapa? 4x. 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 Siapa yang cakap darab tu? Hukum indeks yang cakap. Macam ni. Okey, siapa yang tak ingat, saya tulis dia punya hukum indeks hari tu. Okey, kita apply dekat sini. Okey, dah dapat E kuasa 4x. Okey, sekarang ni tengok betul-betul. Okey, kad atas ada E kuasa 2x. Kad bawah ada E kuasa 4x. Maksudnya kita ada base yang sama. E dengan E. Okey, so ingat lagi hukum indeks. Okey, kalau bahagi jadi apa? Tolak. Jadi tolak. Tolak. Okey, jadi tolak. Jadi tolak. Okey, so you tolak. Tapi sebab saya nak dia positif kuasa dia, so yang atas ni yang saya bawa turun bawah. Okey, yang atas ni saya bawa turun bawah. Okey, so bila saya bawa turun bawah jadi apa? Berapa? 4x tolak dengan 2x. Betul tak? Macam tu. Oh, betul-betul. Saya bawa dia turun bawah. Okey. Saya bawa dia turun bawah. Okey. So dia akan jadi E 4x tolak 2x. Sebab saya tak nak nombor dia nanti jadi negatif. Okey, so saya bawa dia turun. Okey, yang atas ni pula, yang dalam kurungan ni, kamu kena expand. Okey, so expand lah yang ni. Okey, saya tunjuk sikit-sikit saya tunjuk satu-satu. Sebab saya takut kamu punya maths tak strong. So 4, yang atas tu 4. Okey, tolak. Okey, kalau 2 saya masuk dalam jadi 8x. Okey, 2 saya masuk dalam jadi tolak 2. Macam tu. Okey, kemudian ada negatif ni. Okey, so ada negatif ni saya bawa masuk. Bawa masuk lagi. Okey, so dia jadi 4 tolak 8x. Okey, tolak-tolak jadi berapa? Tambah 2. Pandai. Okey, so 4x tolak 2x jadi berapa? 2. E kuasa 2x. Okey, mudahkan lagi. 4 tambah 2 berapa? 6. Yang ni 6. Okey, so 6 tolak 8x per E kuasa 2x. Siap. Okey, saya tunjuk balik dari atas. Okey, atas ialah P, bawah ialah Q. Okey, kemudian saya cari dP dx, saya cari dQ dx. Okey, lepas tu saya masukkan ikut formula quotient rule ni. Okey, formula quotient rule ni saya cakap kamu tak perlu hafal, just guna. Okey, lepas masukkan macam ni. Okey, kamu kena buat macam semalam. Sebelah kiri jadi sebutan pertama, sebelah kanan jadi sebutan kedua. Okey, kemudian kamu kena faktor ke depan. Faktor keluarkan E kuasa 2x ni, tulis apa yang tinggal, dapat yang ni. Okey. Lepas tu eksponen ni saya bawa turun bawah. Eksponen saya bawa turun bawah. Kemudian sebab base dia sama. Okey, kemudian yang dalam kurungan ni saya expand. Dan kemudian saya simplify. Dapat jawapan macam ni. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Tak ada soalan Okey, tak ada. Saya teruskan. Okey, siapa yang lagging tak apa, jangan risau. Nanti tengok balik dekat recorded Okey. Contoh yang kedua.
Okey, ni saya dah masukkan dekat awak punya OneNote dekat collaboration space, dekat differentiation, kelas tarikh hari ni. Okey. Boleh tengok dekat situ ataupun saya boleh upload kejap lagi dekat YouTube. Okey. Alright. Yang kedua. Sama macam semalam, saya suka campurkan semua function yang kamu dah belajar. Sebab final memang macam tu. Okey. Okey, so atas akan jadi P, bawah akan jadi Q. Okey, sama macam tadi. So atas ialah P, bawah ialah Q. Okey, dan saya nak gunakan formula. Saya nak gunakan formula quotient rule, iaitu Q dP dx tolak P dQ dx per Q kuasa 2. Okey, so macam tadi kita kena cari dP dx dengan dQ dx. Okey, untuk kamu masukkan dalam formula. Okey, so saya bawa lari ke tepi sini. So P ialah 3x kuasa 2 tambah 6x. Okey, so dP dx berapa guys? 6x. 6x tambah 6. Pandai. Okey. Kemudian kita ada Q. Okey, Q ni ln. Q ni ln. Okey, saya ulang balik apa yang saya cakap semalam. Okey, so untuk beza ln. Okey, untuk beza ln ialah 1 per, apa sahaja selepas ln. Okey, 3x kuasa 2 tambah 6x. Okey, kemudian kena darab dengan beza di dalam kurungan. Okey, so beza dekat dalam kurungan tu berapa tadi? tambah 6. 6x tambah 6. 6x tambah 6. Yes, 6x tambah 6. Okey, lepas tu saya cantikkanlah. Ada sesiapa nak? Ya. Kenapa Ya. 6x tambah 6? Kenapa 6x tambah 6? Okey, sebab kita kena bezakan yang dalam kurungan ni. Okey, itu memang untuk kamu beza ln. Formula ln okey, saya tulis balik. Ln, kalau kita nak bezakan dia, kita kena guna formula ni. 1 per U du dx. Ni formula yang kita guna. Okey, so U yang mana? U yang ini. Macam ni. Okey, so U yang dalam kurungan ni. Okey, so kita ikut formula ni sebenarnya. So 1 per U, so U yang ini, darab dengan du dx. Okey, so ini U, so du dx ialah 6x tambah 6. Inilah dia. Okey. Faham tak yang bertanya tadi? Tak puan, yang P tu. Yang P, kenapa? Yang dP dx, kenapa 6x tambah 6? Kita kan bezakan, macam mana nak beza? Kuasa bawa depan kan? 2 darab 3, 6. X tambah 6. Kat mana yang tak faham bang? Okey puan, dah faham. Ni kita beza biasa je ni. Guna je Boleh? ln tu. Lepas tu kurungan belakang pakailah dP dx. Okey. Boleh? Tadi dia tanya kat sini ni. Tanya kat sini. Okey, dia tanya yang ni. Okey, kuasa bawa depan. Ini basic ni. Hari pertama differentiation saya ajar. Kuasa bawa depan 2 darab 3, 6. Okey, lepas tu X, 2 tolak 1, 1. Okey, yang bertanya tadi.
Puan dah faham dah. Okay, good. Okay, so kita dah ada dpdx, kita dah ada dqdx. Okay, kat sini okay Okay, ni semua kamu dah belajar ni. Ini cara untuk beza ln. Okay, 1 per u darab dengan du dx. Dapat ni. Okay, dpdx dah ada, dqdx dah ada. So sekarang untuk kita masukkan dalam formula. Okay, so saya masukkan balik dalam formula. Okay, sama dengan, okay, Q ialah sekejap Okay, Q ialah ln. Kejap dia hang. Okay, you all nampak tak? Mana Puan? Tak ada pun. Puan. Okay, jap. Sebab saya kat rumah. Jadi line pun macam siput dengan hujan ni. Okay. Okey, nampak Puan. Dah. Alright. Dia akan hang banyak kali ni. You akan bersabar sikit. Okay. Tak apa Puan. Sedih kan? Alright. Q. Tak apa. Q ln. Okay, ln 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay, kita ikut formula ya. Okay, Q ialah ln 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay, kemudian kita kena masukkan dpdx. Okay, dpdx kita tadi yang ni. 6x tambah 6. Okay, so saya masukkan 6x tambah 6. Okay, so macam semalam saya buat kurungan. Sebab saya nak bezakan dengan ln ni. Okay, dia tak ada kaitan dengan ln sebelah ni. Okay, kemudian formula dia ada tolak. Okay, so saya kena letak tolak kat sini. Okay, kemudian ada P. Okay, formula ada P. So, P yang ini 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay, saya masukkan. Okay, saya suka letak kurungan. Sebab ada tanda tolak kat tengah. Tanda tolak ni kita memang kena hati-hati. Okay, so you kena selalu letak kurungan. Okay, so P ialah 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay, last sekali darab dengan dq dx. Okay, dq dx yang bawah ni. Okay, so kita just masukkan balik. 6x tambah 6 per 3x kuasa 2 tambah 6x. Okay, jangan lupa bawah tu ada bahagi Q kuasa 2. Okay, Q ialah ini. Okay, 3x kuasa 2 tambah 6x.
Okey, lepas tu kamu kena kuasa 2. Okey, saya tunjuk balik semula semua. Okey, formula dia ialah Q. So Q ialah ln 3x kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Salah ni bawah ni. Q mana? Salah kan? Q saya letak bawah ni. You Dia lah. je you all. Baru keluar Puan. Baru keluar, okey. Ni suara jalan dulu baru nampak gambar. Okey, kuasa 2. Kuasa 2. Okey, dia macam ni. Okey, so ulang balik. Tengok balik formula. Okey, dia sebenarnya tak susah. Dia cuma remeh. Orang putih cakap tedious. Licih. Okey, so Q. Okey, Q yang ni. Kita masukkan ln 3x kuasa 2 tambah 6x. Okey, darab dpdx. Okey, kita dah dapat tadi 6x tambah 6. Tolak. Okey, P ialah 3x kuasa 2 tambah 6x. Darab dengan dq dx. Okey, dq dx kita dah dapat tadi yang ini. Okey, per q kuasa 2. Okey, dapatlah panjang-panjang macam ni. Okey, lepas tu kita kena mudahkan. Okey, sekarang nak mudahkan. Tapi sebelum kita mudahkan ikut metod yang saya ajar semalam dengan yang saya baru tunjuk tadi, ada sesuatu yang sama kat situ yang kamu boleh potong. Siapa nampak? 3x kuasa 2 tambah 6. Pandai. Okey, so yang tu yang sama. So kita boleh potong siap-siap. Potong dia siap-siap. Okey, kemudian baru kita buat metod tadi. Okey, so belah kiri tanda tolak tu ialah sebutan pertama. Okey, belah kanan tanda tolak tu ialah sebutan kedua. Okey, sama je proses dia macam kita buat semalam. Okey, so sama dengan okey, apa yang sama antara sebutan pertama dengan kedua tu? 6x tambah 6. 6x tambah 6. Okey, 6x tambah 6. Okey, saya dah bagi tahu banyak kali benda ni. Maksudnya sangat penting. Yang ini kamu tak boleh kacau dia sebab dia ln punya. Okey, so just biarkan dia. Okey, so sekarang yang sama ialah 6x tambah 6. Okey, so kita letak dia dekat depan. Lepas tu kita buat satu kurungan besar. Okey, kita buat satu kurungan besar. Lepas tu kita check. Kita check balik kotak hijau yang pertama ni. Okey, apa yang tinggal? So yang tinggal ln lah. Sebab memang tinggal ln je kat situ. 6x tambah 6 dah letak dekat depan. Okey, so selesai kotak hijau yang pertama, pergi kotak hijau yang kedua. Okey, 3x kuasa 2 tambah 6x ni kita dah cancel dah tadi dengan yang bawah, so dah tak ada. So just tinggal 6x tambah 6. Okey, 6x tambah 6 tadi kita dah letak kat depan. So dah tak ada apa-apa lagi lah yang kita boleh tulis. Tapi kamu jangan tak tulis apa-apa. Kalau kamu tak tulis apa-apa, maksudnya dia kosong. Okey, so kamu kena tulis apa? 1. Okey, 6x tambah 6 ni kita dah tulis kat depan. So dah sama. Sepatutnya tak perlu tulis apa-apa. Tapi kamu tak boleh biarkan dia kosong. Sebab dia bukan kosong. So kamu kena letak 1. Okey, jelas tak kat situ? Kenapa saya letak 1? Jelas. Okey, bagus. Okey, yang bawah pula. Okey, ni kamu biarkan dia macam ni sebab kita tak boleh nak mudahkan dia lagi. Okey? Biarkan. Okey, kamu biarkan macam ini. Okey, ataupun kamu boleh letak 2 kat tengah tapi saya tak nak kamu serabut. So just biar macam ni. Okey, ada lagi yang kita boleh mudahkan? Ln kat mana? Kamu dengar. Tak boleh. Kenapa tak boleh potong?
Sebab dia tolak satu. Sebab dia ada tolak kat sini. Sebab dia ada tolak. Kalau darab, kamu boleh potong. Kalau tolak, kamu tak boleh potong sebab kamu potong nanti sebelah aja. Yang sebelah kiri je kamu potong. Sebelah kanan kamu tak potong, nanti dia marah lah. Tak balance. Kalau nak potong, kita kena potong kiri dan kanan. Ataupun kita cuma boleh potong yang kat luar ni je. Okey, macam E kuasa 2X ni. Macam E kuasa 2X ni, tadi saya tunjuk, saya boleh bawa dia turun bawah. Ataupun sebenarnya saya potong je 4X. Dengan 2X saya potong. Okey. Tapi sebab dia berada di depan. Yang ni lon ni dia ada kat dalam. Kalau kita potong dia, kita just potong sebelah kiri. Nanti nombor 1 ni marah. Tak boleh sebab dia ada partner. Okey, kena ingat yang tu. Tak boleh potong sesuka hati. Okey, kalau ada partner tak boleh potong. Okey, ada soalan? So just kat sini je lah. Habis selesai. Senang je. Okey. Pesanan saya. Wah, Ya. tu tak payah masuk ke. Masuk mana? Kuasa yang kat bawah tu tak payah masuk dekat lawn ke. Nak masuk macam mana? Awak nak tulis macam mana? Saya tanya ni. Nak tulis macam mana? Macam ni. Okey. Dengar Ini lawn. Kalau you nak masukkan kuasa 2 ni, kamu kena buat macam yang saya buat ni. Kuasa 2 ni dekat lawn. Okey. Tapi saya takut nanti ada ramai daripada kamu tersalah masuk kuasa 2 tu. So saya tak suka nak ajar benda ni. So just leave it there. Buat je macam ni. Biarkan dia macam tu. Okey. You jangan 2 ni masukkan dekat dalam kurungan ni. Tidak ya. 2 ni sebenarnya adalah untuk lawn. Okey. Jadi sebab saya tak nak kamu buat kesilapan, that's why saya suruh kamu biarkan jawapan dia macam ni. Lebih elok kamu tak buat apa-apa daripada kamu buat tetapi salah. Okey, baik. Okey. Okey, ada soalan lagi selain daripada tu? Tak ada? Tak ada. Okey, good. Okey. Yang ni senang. Dia cuma susah tadi masa kita beza lawn. Tapi bila you masukkan, dia senang sebab kita tak payah nak mudahkan sangat. Okey, sama juga dengan eksponen ni. Okey, kita pergi pada contoh ketiga. Okey, ni contoh 3. Okey, kali ni saya bagi kamu trigo pula. Okey, sebelum tu kita kena namakan dulu dia P dan juga Q. Okey, so atas ialah P, bawah ialah Q. Okey, kemudian macam tadi juga, saya suka tulis formula banyak kali supaya lama-lama nanti kamu ingat. So dy dx sama dengan P dq dx. Terbalik. Salah ke terbalik? Salah kan? Q dulu. Patutnya apa? Q dulu. Nampak tak? Saya pun buat salah benda yang saya pesan jangan buat. Okey. So Q dp dx. Tolak P dq dx. Okey. Kamu salah tulis terbalik, salah. Okey. So make sure jangan buat kesilapan macam saya buat tadi. Okey. So ini formula. So cari dp dx dengan dq dx. Okey. Okey. P tu composite function. Okey, P ialah berapa P tadi? 3x tambah 2 tolak 2 kuasa 2. Macam ni Ha. Okey.
So untuk beza dpdx, okey, ini composite function. Kenapa saya kata dia composite function? Sebab ada kurungan, lepas tu ada kuasa 2 dekat luar. Okey, so untuk beza composite function, saya dah bagi tahu ada 4 step. Okey, step pertama kuasa bawa depan. Okey, 2. Kemudian kamu kena salin. Lepas tu kuasa tolak 1. Okey. Lepas tu kamu kena beza dalam kurungan. Okey. So mula-mula sekali kena beza 3x. Beza 3x dapat? 3. 3. Beza kosong. negatif 2 dapat kosong. Banyak kali ajar ni maknanya pandailah tak lama lagi. Okey, saya dah cakap juga dengan kamu kalau ada kurungan dengan kuasa kat luar ni kamu biarkan. Even though kuasa 1 kamu biarkan. Okey, yang kamu boleh mudahkan cuma 2 dengan 3 ni. Okey, so 2 darab 3 kamu dapat 6. Okey, 3x tolak 2. Okey, ada tujuan dia kenapa saya tak bagi kacau 3x tolak 2 ni. Kejap lagi kita nak guna. Okey, Q pula. Q. Kuasa 1 tu kena salin tak? Kuasa mana? Kuasa 1 tu. Kuasa 1. Boleh. Nak Tak tulis payah boleh, tak tak tulis pun tak apa. Sama. Sebab dia 1, dia tak ada efek. Okey. Okey, Q sama dengan cos apa? Lupa dah. Sin. Q sama dengan cos. Sin. Cos ke sin? Sekejap. Soalan. Q. Saya Cos. malas nak scroll. Cos. Cos apa? 2x. Cos 2x je. Okey, cos 2x. Okey. Macam mana nak beza cos? Siapa ingat? 2 bawa depan. Negative sign. Pandai. Negative sign. Okey. Macam mana cara dia? Beza cos, you memang dapat negative sin. Saya ajar semalam. Okey. Beza cos dapat negative sin. Okey. Sin apa? Sin 2x. Tak boleh biar dia tergantung. Okey. Kemudian apa kamu buat? Belakang cos ni 2x kamu kena bezakan. Bezakan 2x dapat 2 letak dekat depan. Okey. Ni dah banyak kali tunjuk ni. Sepatutnya dah pandai. Okey. So kita dah dapat dpdx. Kita dah dapat dqdx. Okey. So sekarang kita nak masukkan kat dalam formula. Okey, so masukkan dalam formula lah. Okey, so sama dengan Q ialah cos 2x. Okey, dpdx ialah 6. 3x tolak 2. Okey, kemudian kamu ada tolak. Okey, kita pun tolak juga. Okey, kemudian kamu ada P. P ialah 3x tolak 2 kuasa 2. Okey, darab dengan dq dx. Okey, dq dx ialah negatif 2 sin 2x. Okey, saya ulang balik. Okay, Q ialah cos 2x. Okay, dpdx ialah 6 darab dengan 3x tolak 2. Okay, lepas tu ada tolak, kita pun masukkan tolak. Okay, kemudian ada P, 3x tolak 2 kuasa 2 darab dengan dq dx. Kita ada negatif 2 sin 2x. Okay, lepas tu semua ni bahagi dengan Q kuasa 2. Okey. Cos 2x kuasa 2. Okey, sampai sini okey? Okey. Ya. Okey, kalau okey. Okey, sama juga macam tadi. Dekat sebelah sebelah kiri tanda tolak ni, sebutan pertama.
Okey, sebelah kanan tanda tolak tu sebutan kedua. Okey, lepas tu tengok yang sama. Apa yang sama guys? 3x tolak 2. 3x Pandai. tolak 2. Betul. 3x tolak 2. Okey, lepas tu saya dah bagi tahu dah. Kita kena ambil kuasa yang paling kecil. Okey, kuasa paling kecil berapa? 1. 3x tolak 2 kuasa 1. 1. Pandai. Okey, ada lagi yang sama? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Buka kurungan besar. Okey, sekarang check kotak hijau yang pertama. Okey, kita tulis apa yang tinggal. Okey, cos 2x tak ada kat depan. So, kita kena tulis kat dalam. Okey, 6 ni pun tak ada kat depan. Okey, saya tulis tapi saya tak nak tulis kat belakang. Saya nak tulis kat depan. Saya tak nak campur dengan 2x ni. Nanti kamu terdarab. Okey, selesai kotak hijau yang pertama. Ada tanda tolak. Okey, kita pun buat tolak. Okey, tengok pula kotak hijau yang kedua. Okey, ada 3x tolak 2. Okey, patutnya ada kuasa 2. Kita dah buat kuasa 1 kat depan. So, berapa yang tinggal? Tolakkan. Kuasa 1. Tolakkan jadi 1. Okey, so yang tinggal 1. Okey, patutnya 2. 1 dah letak kat depan. So, yang tinggal 1. Okey, kemudian ada negatif 2 sin 2x. Okey, tak ada juga kat depan. So, kita tulis baliklah. Okey, sama macam tadi. Negatif 2 ni saya nak letak kat depan. Supaya dia cantik sikit. Saya letak kat depan. Macam ni. Okey. Kemudian dah siap. Tutup kurungan. Okey. Okey. Cos 2x kuasa 2 tu you biarkan je. You biarkan je. Itu bermaksud cos ni yang kamu kuasa 2 kan. So, biarkan je macam ni. Okey. So, sekarang saya nak mudahkan lagi. Okey. 3x tolak 2. Okey, buka kurungan. Okey, yang sebelah belakang ni kita boleh mudahkan lagi. Okey, sin 2x ni kamu jangan sentuh dia. Kamu jangan sentuh dia. Dia trigo. Dah kejut kan? Kejut. Okey. Sin 2x ni kamu tak boleh kacau dia sebab dia trigo. Okey, cos 2x ni pun kamu tak boleh kacau dia sebab dia trigo. Dia trigo yang berbeza. Sebelah kiri cos 2x, sebelah kanan sin 2x. So, dia berbeza. So, kita tak boleh kacau. So, yang kamu boleh simplify cuma yang ini. Negatif 2 darab 3x, negatif 2 darab dengan negatif 2. Okey, itu je yang kamu boleh kacau. Okey, so saya tulis semula. Enam cos 2x. Okey, tolak negatif 2 darab negatif 3x. Aku dapat negatif 6x. Negatif 2 darab negatif 2 tambah 4. Okey, macam ni. Okey, sebenarnya selalu saya terus simplify banyak-banyak kat sini. Tapi sekarang saya buat satu-satu. Okey, sebab saya takut ada kawan kamu yang tak boleh nak kejar. Okey. Okey. Sama dengan, okey saya nak cantikkan lagi ni. Dia tak berapa cantik lagi. Okey, so saya nak masukkan. Okey, tadi negatif 2 darab masuk 3x tolak 2 ni. Okey, sekarang tanda tolak ni pula saya bawa masuk. Okey, so yang lain tu dah siap dah. So saya just salin balik je. So biar dia tergantung gitu je lah. Tak nak jadi habis-habis nombor. Okey. Okey, tapi kamu tetap juga kena letak kurungan ni Okey, sebab ada sin 2x kat belakang.
Baik. Okey. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kalau kamu tak sure masa simplify, lebih baik kamu tinggalkan saja daripada kamu buat tapi yang bukan-bukan. Dah cakap tadi kan? Okey. Mungkin kamu nak simplify sampai sini saja. Pun boleh. Cuma markah mungkin tak berapa tepat lah. Mungkin kurang 1 markah ke. Tapi kamu tak adalah merepek-repek. Okey. So sekarang saya cuma simplify negatif ni bawa masuk. So dia dapat 6x tolak 4. Okey. Lepas tu bila kita tengok, kita tak boleh dah mudahkan lagi. Okey, dah tak boleh mudahkan lagi sebab sebelah kanan ni sin, sebelah kiri ni cos. Nak potongan bawah pun tak boleh sebab ada tanda tambah kat sebelah ni. Okey, so inilah jawapan akhir kita. Okey. Okey, ada soalan tak kat sini? Okey, apa saya buat? Saya just masukkan je formula. P dp dx dengan Q dq dx. Okey, masukkan dalam formula. Lepas tu kita buat step yang sama je. Sebelah tolak kiri sebutan 1, sebelah tolak kanan sebutan 2. Tengok benda yang sama. Keluarkan depan, lepas tu simplify. Okey, ada soalan? Wan. Ya. Yang 6 dekat cos tu tak boleh darab dengan 6x tolak 4 dekat sini. Yang ni ke? Yang ni Yang ni ke? 6 yang dekat cos. Tak, dengan 6 yang dekat cos. Dengan yang ni? Bang, ni ke yang you tanya? Tak boleh sebab 6 darab dengan 6 sini. Tak boleh sebab ada tanda tolak ni. Tanda tolak ni buat dia tak boleh didarab. Okey. Okey, kalau benda tolak ni tak ada, boleh. Tapi sebab tanda tolak ni ada, jadi tak boleh. Bila ada tambah dengan tolak, banyak benda yang kamu tak boleh nak buat. Okey? Terima kasih, Wan. Alright. Okey, soalan lain? Tak ada? Tak ada Tak ada, Wan. Macam saya. Okey, macam saya pesan tadi. Saya dah pesan tadi. Kamu jangan asyik nak simplify je. Tengok benda tu macam dah tak boleh simplify. Nampak macam banyak. Tapi tak boleh nak simplify. Biarkan saja. Saya tak nak kamu simplify. Lepas tu jawapan jadi makin salah. Yang penting, kamu tahu cara nak cari dpdx. Tahu cara nak cari dqdx. Tahu cara nak masuk. Kat situ pun dah banyak markah. Selain daripada simplify bawah ni lah. Maksudnya kalau formula dia habiskan sampai dekat formula tu je lah. Yang Q kuasa 2 tu je kan. Tapi kamu tak dapat markah penuh lah. At least kamu sampai kat sini. Sampai yang dekat sampai saya kata tengok dalam tu sampai saya kata tengok ada tak yang sama kat luar. Bawa keluar. Okey, tinggalkan yang kat dalam. Situ pun dah banyak markah. Okey. Maksudnya tadi saya kata ada benda yang sama kena keluar bawa depan. Bawa keluar depan. Kemudian tulis apa yang tinggal. Itu pun dah banyak markah. Okey? Okey. Alright. Okey, kalau tak ada soalan, saya pergi kepada yang seterusnya. Siap saya hari ni sikit je, 5. Okey. So lagi 2 je. Sebab yang banyak memang produk dulu sebab banyak benda saya nak tunjuk. Okey. So sekarang tadi kita cerita tentang eksponen. Okey, kita cerita tentang ln, kita cerita tentang trigo. Okey, untuk soalan yang ini saya pakai composite function je. Tapi selalunya yang composite function yang cara dia lagi panjang. Okey. So P yang atas adalah composite function. Sama juga dengan yang bawah. Composite function juga. Okey, so kita akan buat slow-slow.
Sebab soalan macam ni favorite. Favorite final soalan macam ni. Okay, P bawah Q. Okay, P dengan Q. Okay, kemudian saya tulis kat sini lah. Okay, P ialah 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 3. Okey, ini adalah composite function. So, kamu kena guna 4 step yang saya ajar tu, extended power rule. Okey, so dp dx adalah sama dengan, okey, kuasa bawa depan. Okey, lepas tu salin. Lepas tu kuasa tolak 1. Okey, lepas tu beza dalam kurungan. Okey, beza dalam kurungan dapat berapa? You all. Enam. 6 ke 8? 8x tambah 8x 3. tambah 3. Okey, bagus. Okey, kemudian sama juga. Banyak kali saya pesan, kurungan yang tengah yang ada kuasa ni kita tak boleh kacau. Kamu boleh kacau yang belakang ni je. 3 dengan 8x tambah 3 ni. Okey, so saya simplify dia. Saya darab masuk. Okey, kemudian saya letak dekat depan sebab saya nak bagi dia cantik. Okey, so sama dengan 3 darab 8x 24x tambah 3 darab 3 ialah 9. Okey, tutup kurungan. Okey, kemudian tulis baliklah 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2 tu. Okey, so ini dp dx. Ada soalan dekat dp dx? Tak ada. Tak ada. Okey, kita buat untuk Q pula. Okey, Q 5x tolak 1. Okey, Q sama dengan 5x tolak 1 kuasa 2. Okey, so sama juga. Cara untuk kita beza dq dx, kita guna rules untuk extended. 2 bawa depan. Kemudian kamu salin. Kuasa tolak 1. Lepas tu kena beza dalam kurungan. Okey, beza dalam kurungan dapat berapa? 5. 5. Okey. So sama juga macam tadi, kamu cuma simplify yang selain daripada kurungan kat tengah tu. So kamu dapat 10. Okey. 5x tolak 1. Okey. So sekarang saya dah ada dp dx. Saya dah ada dq dx masuk dalam formula quotient rule. Okey. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, sama dengan, okey, apa formula dia? Dy dx adalah sama dengan q dp dx. Jap, saya bawa dia ke tengah sikit. Nanti dia bercampur. Okey. Dy dx adalah sama dengan q dp dx tolak dengan p dq dx bahagi dengan v pula q kuasa 2. Okey, masukkan semua dalam rumus. Okey, q ialah 5x tolak 1 kuasa 2. Okey, dp dx ialah mana tu? 24x kuasa 2 tambah 9. 24x tambah 9. Sekejap dah terkeluar dah. 24x tambah 9. Lepas tu belakang ada lagi tu. 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Okey, lepas tu ada tolak. Okey, tolak. Dia memang panjang tapi inilah favourite.
Favorite kita orang untuk keluar. Okey, tolak. Okey, P. Apa P? Bacakan kat saya malah nak scroll. P P berapa? 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 3. 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 3. Okey, dq dx 10 5x tolak 1. tolak. Okey, macam ni. Okey, so yang ini ialah Q. Okey, yang ini ialah dp dx tolak P darab dengan dq dx. Okey, kemudian bawah ada Q kuasa 2. Okey, so 5x tolak 1. Okey, Q ialah 5x tolak 1 kuasa 2 kan? Okey, so Q ialah 5x tolak 1 kuasa 2. Okey, kemudian dia ada 2 lagi. Okey, so kamu kena buat 2 lagi. Okey, yang dalam ni ialah Q. Okey, kemudian formula dia ada kuasa 2, so kamu kena buat 2 lagi. Okey, sampai sini semua clear tak? Budak perempuan? Girls, okey tak? Okey, budak lelaki semua okey? Okey Okey puan, okey. Alright, good. Okey, sekarang kita nak simplify. Okey, kita nak simplify. Okey, dengar betul-betul sebab panjang. Dengar betul-betul sebab panjang. Okey, so sama macam tadi, ada tanda tolak dekat tengah. Okey, so sebelah kiri dia akan jadi sebutan 1. Okey, sebelah kanan dia akan jadi sebutan 2. Okey, lepas tu kita kena tengok apa yang sama. Okey, so sekarang apa yang sama? Sebutan 1 dengan 2. John. Apa yang sama? 5x tolak 1. Okey, 5x tolak 1 sama. Okey, lagi? Ada lagi ni? Apa lagi yang sama? 4x kuasa 2. 4x kuasa 2 tambah 3x. Okey, so ada 2 benda yang sama. Okey, ada 2 benda yang sama. Okey, kita tengok yang 5x tolak 1 dulu. 5x tolak 1 dulu. Okey, 1 ni kuasa 2. Satu lagi ni saya tak tulis apa-apa, maksudnya dia kuasa 1. So kita kena tulis kuasa yang paling kecil dulu. Okey, so kita tulis kuasa yang paling kecil. Okey, so kuasa berapa? 1. 1. Okey, lepas tu kita tulis untuk 4x kuasa 2 tambah 3 pula. Okey, dia pun sama juga. Dia pun sama juga. Dia ada kuasa 2 dengan kuasa 3. So kita nak tulis yang mana? Kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Dah tulis apa yang sama, barulah kamu buka kurungan. Buka kurungan. Okey. Okey, check kotak hijau yang pertama. Okey, kotak hijau yang pertama ada tulis 5x tolak 1 kuasa 2 kat situ. Okey, kita dah ada 5x tolak 1 kuasa 1. So berapa yang tinggal? Kuasa 1. Kuasa 1 kamu tolak 2 tolak 1. Okey. 5x tolak 1 kuasa 1. Okey, 24x tambah 9 ni tak ada kat depan. So kalau tak ada, kamu kena tulis balik. Macam ni. Okey, kemudian 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Tengok kat depan, dah ada dah 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Okey, kuasa dia pun sama. So dah tak ada apa yang tinggal. Okey, so kalau tak ada apa yang tinggal, habislah. Habis kotak hijau pertama. Okey, kemudian ada tanda tolak. So kamu pun tulis tolak. Okey, kita pergi pula pada kotak hijau yang kedua. Okey, kotak hijau yang kedua ada 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 3.
Okey, dekat depan ada 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Okey, patutnya 3 tapi kat depan cuma ada 2. So berapa yang tinggal? 1. 1 juga. Okey. 3 tolak 2, you dapat 1. 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 1. Okey. Kemudian kamu ada 10. Okey. Kamu ada 10. Sorry ya, gangguan bunyi. Okey, ada 10 kat sini. Okey. So kat depan tak ada 10. So kamu kena tulis 10. Okey. Okey, kemudian ada 5x tolak 1. 5x tolak 1 kat sini. Kat depan pun dah ada 5x tolak 1. Okey, kuasa pun sama. Okey, so bila kuasa pun sama, maka tak payah tulislah. So tutup. Okey, lepas tu bahagi. Ambil je apa-apa, Kal. Ambil je apa-apa. Campurkan semua. Sorry you all. Kat rumah jadi sibuk sikit. Okey. It's okay for Alright. Kat mana tadi? Okey, atas ni kan? Okey, so kita dah keluarkan semua yang sama. 4x kuasa 2 tambah 3x. Okey, kuasa 2. Kotak hijau kedua Tengok balik kotak hijau yang kedua. Okey, 4x kuasa 2 tambah 3x. Okey, patutnya ada kuasa 3. Kita dah buat 2 kat depan. So, tinggal 1. Okey, kemudian nombor 10 tak ada kat depan. Kita kena tulis. Okey, 5x tolak 1. Dah ada dah kat depan ni, sama dan cukup. So tak perlu tulis apa-apa. Okey. Okey, sekarang tengok yang bawah pula. Okey, tengok yang bawah pula. Okey, ni kuasa kan? Kuasa 2 dengan 2 lagi kat luar. Okey. Tadi saya dah bagi tahu kalau guna hukum indeks, kalau ada kuasa maksudnya kamu kena darab. So 2 darab 2 berapa? 4. 4. Ibu dalam kelas tau, sabar je lah. Okey, sampai sini. Macam mana saya nak mudahkan? You all. Nampak tak ada yang saya boleh mudahkan atas dengan bawah? potong. Nampak 5x tolak 1. Okey, sebenarnya kamu bawa turun 4 tolak 1. 4 tolak 1. Okey. Ataupun biasa kamu potong kan? Boleh juga. Tapi kamu kena faham konsep dia. Sebenarnya kamu potong tu ialah kamu tolak. Kamu tolak kuasa dia. Okey. So sekarang ni kita shortcut sikit. Potong 1 habis. Potong 1 tinggal 3. Buat macam tu. Okey, tapi sebenarnya kamu guna hukum indeks. Okey? Alright. So sekarang ni kita tulislah. Kita tulis. Yang 5x tolak 1 ni dah habis dah. Okey, tinggal yang ni. Okey, apa yang kita nak buat dekat yang kat dalam tu? Ni. Yang kat dalam kurungan merah ni kita nak buat apa? Darabkan. Kita darabkan. Okey. So yang ni yang panjang sikit. Dia memang panjang tau you all. Tapi inilah kita punya favourite untuk keluar masa final. Dengan dalam you punya EOC. Okey. Yang depan ni kita dah settle. Yang ni kita just tulis balik. Tapi yang dalam kurungan ni kamu kena expand. Okey, expand term by term. Expand satu-satu. So kena bersabar sikit. Okey.
Kena bersabar sikit. So kita buat satu-satulah. Okay, so 5x darab dengan 24x. Okay, kamu tekan kalkulator. 5 dengan 24 ni. Berapa? 120. 120. Okay, dia punya variable pula. Okay, x dengan x. Kamu dapat Kuasa x 2. kuasa 2. Okey, mana dapat kuasa 2 tu sebab dia indeks lah. 1 tambah 1 dapat 2. Okey, lepas tu darab dengan 9 pula. Okey, 5 darab 9. Berapa? 45. 45. Okey, so sama macam tadi. Darab dengan x. X. Okey, lepas tu negatif 1 pula. Okey, negatif 1 darab dengan 24x. Dapat berapa? Negatif 24x. Negatif 24x. Okey, negatif 1 darab dengan 9. Dapat berapa? Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. Okey, baru selesai yang first ni. Okey, kita nak pergi yang belakang pula. Okey, kali ni kali ni saya nak buat shortcut sikit Tadi saya dah tunjuk slow sangat Okey, kali ni kita tunjuk shortcut sikit. Okey, 4x kuasa 2 darab dengan 10. Dapat berapa? 40x kuasa 2. 40x kuasa 2. Okey, lepas tu ada negatif kat depan. Jadi berapa? Negatif lah. Negatif. Okey. 4x kuasa 2 darab 10 dapat 40x kuasa 2. Tapi kat depan ni ada negatif. So jadi negatif. Okey, sama juga dengan belakang ni. 3x darab 10 dapat berapa? $30x. 30x. Okey, kemudian jangan lupa ada negatif ni. Negatif ni bila bawa masuk dia jadi negatif juga. So negatif kat sini. Okey, saya nak pesan ni. Kalau kamu lemah bab positif dengan negatif, saya tak galakkan kamu terus buat. Kalau kamu lemah dekat positif dengan negatif, saya lebih suka kamu buat one by one. Maksudnya kamu darab dulu 10 dekat dalam kurungan ni. Okey, letak dulu kurungan macam ni. Tak apalah, biar lambat tapi betul. Darab masuk 10 dulu. Okey, lepas tu baru darab masuk negatif ni. Okey, baru darab masuk negatif ni. Okey, kalau kamu expert, tak perlu terus buat darab dengan negatif kat luar tu, kita dapat negatif kat tengah ni. So kamu tahu kamu punya kelemahan, kamu tahu tahap kamu kat mana, so ikut pada tahap kamu sendiri. Okay, kalau lemah, buat jalan panjang sikit. Tak apa. Okay. Per 5x tolak 1 kuasa 3. Okay. Dah nak siap ni. Sama dengan, okay, yang ni dengan yang ni memang dah tak boleh buat apa-apa. 4x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2 ni memang dah tak boleh buat apa. So kita just tulis balik. Okey, yang tengah ni kita boleh mudahkan. Ada tak yang sama? Ada kan? Kuasa 2 x kuasa 2. Okey, saya dah tunjuk dah semalam. Kalau kamu ada variable yang kuasa dia sama, kita boleh tambah ataupun tolak. Okey, so tulis dulu nombor belakang dia. Okey, x kuasa 2, variable belakang dia. Lepas tu nombor dia kamu tekan kalkulator. 120 tolak 40. Okey, berapa? 80. 80, pandai. Okey, lepas tu ada lagi tak yang sama? X. Okey, x pula. Okey, so ada x kat sini, ada x kat sini, ada x kat sini. Okey, so sama macam tadi, kita tulis dulu x.
Okey. Lepas tu nombor dia kita tekan kalkulator. 45 tolak 24 tolak 30. Okey, berapa you all dapat? Itu 9. Negatif 9. 9. Okey, semua dapat macam ni? Dapat 45 tolak 24 tolak 30. Dapat. Dapat. Okey, ada lagi yang sama? Tak ada, tinggal 9 je. Tinggal 9. Okey. Macam ni lah. Siap. Okey, nanti EOC kamu macam ni lah. Panjang dia. Okey, ada soalan tak kat sini? Saya ada lagi satu contoh yang kamu boleh nampak lah. Macam gini juga. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Puan. Okey, good. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan akhir. Example akhir. Betul beda? Okey, ni last. Y sama dengan square root 2x tolak 1 bahagi dengan x tambah 2. Okey, so sama macam tadi. P Q. Okey, so P ialah 2x tolak 1. Okey, ni kuasa, punca kuasa. Nak tukar jadi pecahan? Jadi berapa? 1/2. Pandai. Okey. Okey, sekarang saya kena bezakan dia. Okey, bezakan. Mula-mula buat apa? Q D P D X. Pecahan bawa Ni ke nak depan. bezakan P. Kuasa bawa depan. Lepas tu? Salin. Lepas tu? Kuasa 1/2 tolak dengan 1. 1/2 tolak 1 berapa? Negatif 1/2. 1/2. Okey. Okey, lepas tu buat apa? Beza dalam Beza kurungan. dalam kurungan. Okey, beza dalam kurungan dapat berapa? 2. 2. Okey, pandai. Okey, lepas tu saya cakap yang ni tak boleh sentuh. Yang kamu boleh sentuh cuma 1/2 dengan 2 tu. Okey, 1/2 darab 2 dapat berapa? 1. 1. So habislah. Tak ada dah. Okey, so saya tak tulis pun tak apa. Ataupun kamu nak tulis 1 pun boleh. Saya tak tulis, sebab sama je. Okey? Okey, kita dah dapat dP, dx. Kenapa dq kat situ? Okey. So sekarang saya nak cari dq dx pula. Dq dx nampak senang je tu. Okey, so q ialah berapa? X tambah 2. Okey, so dq dx berapa? Okey, kalau tak ada kuasa jangan buat kurungan lah, nanti kamu keliru. Okey, dq dx berapa? 1. 1. Okey, so saya dah ada dq dx, saya dah ada dp dx. Okey, sekarang masa untuk kita masukkan dalam rumus. Okey, so sekarang saya masukkan dalam rumus. dy dx sama dengan q dp dx. Okey, ada kawan awak yang tak dapat ni. Okey, tolak P dq dx per Q kuasa 2. Okey, sama dengan, okey, masukkan. Okey, P apa tadi? Bacakan. P. Q lah pun. Oh, salah. Q. Q apa? X tambah 2. X tambah 2. Okey, dP dx. X. 2x tolak 1 kuasa
Negatif 1/2. Okey, masukkan. Okey, kemudian kita ada tolak. Okey, tulislah juga tolak. Okey, lepas tu ada P. P berapa? 2x tolak 1 kuasa 2x tolak 1 kuasa 1/2. Okey, dq dx 1. 1. 1 Ha. Okey, 1. per Q kuasa 2. Okey, so Q ialah X tambah 2 kuasa 2. Okey, ni senang. Okey, cuma dia ada pecahan kat sini. Okey, so sama macam tadi. Sama macam tadi. Sebelah kiri ialah sebutan pertama. Sebelah kanan ialah sebutan kedua. Okey, yang bawah ni ialah Q kuasa 2 lah. Okey, so sama macam tadi, kita kena cari yang sama. Okey, yang sama apa? You all? Sebutan 1, sebutan 2. 2x tolak 1. 2x tolak 1. 2x tolak 1. Okey, cuma yang sebelah sebutan 1 negatif 1/2. Okey, yang sebelah sebutan kedua 1/2. Okey, so saya nak tulis kuasa berapa ni? Negatif 1/2. Negatif 1/2. Sebab negatif 1/2 lagi kecil daripada 1/2. Okey. Okey, bila kita dah tulis yang sama, kita buka lah kurungan. Okey, yang ni satu je yang sama tak macam yang tadi. Tadi tu ada dua sama. So serabut sikit. Yang ni sama. Okey. So buka kurungan. Okey, check kotak hijau pertama. Ada X tambah 2. Dekat depan tak ada. So kena tulis. Okey. Kemudian ada 2X tolak 1 kuasa negatif 1/2. Okey, kat depan dah ada dah 2X tolak 1 kuasa negatif 1/2. Okey, sama, cukup. Okey, selesai. Okey, kotak hijau pertama selesai. Okey, kemudian ada tanda tolak. Kamu pun tulis tanda tolak. Okey, cek kotak hijau kedua. Ada 2X tolak 1 kuasa 1/2. Okey, kat depan dah ada dah 2X tolak 1 kuasa negatif 1/2. So, berapa yang tinggal? 2x tolak 1. 2X tolak 1 kuasa 1. kuasa 1. Okey, saya dah ajar dah semalam kuasa dia ni. Okey, kuasa kat kotak hijau ni 1/2 tolak dengan kuasa kat luar ni negatif 1/2. So kamu dapat 1. Okey, so 2X tolak 1 kuasa 1. Lepas tu kat belakang dia ada 1. Kamu nak tulis 1 boleh, tak nak tulis pun boleh. Okey, lepas tu tutup. Okey, lepas tu bagi. Okey, jangan sibuk kembangkan yang bawah ni, biar je dia kuasa 2. Okey, dan kamu tak boleh nak cancel dengan yang atas ni. Sebab apa tak boleh cancel? Yang sebelah kiri ni tak sama, yang atas ni pun tak sama. Sebab ada tanda tolak, kamu tak boleh potong. Jangan gatal-gatal nak potong. Okey, so yang dalam ni kita boleh ringkaskan. Negatif bawa masuk. Negatif bawa masuk. Okey, 1 ni abaikan je sebab dia nombor 1 macam tak ada. Okey, lepas tu tulis. Apa tu? Okey, tolak 2X. Sorry puan, sorry. Okey, tolak-tolak jadi apa? Tambah. Tambah 1. Okey, dah nak habis dah ni. Bawa bertenang. Okey, jadi macam ni. Okey, lepas tu kita boleh mudahkan lagi yang dalam kotak ni. Dalam kurungan ni. Okey, so 2X tolak 1 kuasa negatif 1/2. Okey, ada tak yang sama? X. So nombor dia apa tu? 1. Tolak 2. Dapat apa? Negatif 1. Negatif 1X. Okey. Okey, 2 tambah 1 dapat 3. Okey, dah siap. Okey, ada soalan? Senang. Okey, yang ni pendek. Soalan guys?
Puan, kenapa kuasa 3 tu Puan? Mana? Kuasa 3? Kuasa 3 mana? X tambah 2 kuasa 2. Itu namanya saya nak tulis cepat. Okay. Okay, Tak good. apa Puan, tak. Alright. Ada soalan? Senang je ni. Tak ada Puan. Okay, you are girls. Tak ada Puan. Girls. Tak ada. Okay, itu je untuk hari ni. Ni differentiation ni Puan. Apa? Ni semua differentiation. Okey. Tak habis lagi differentiation. Minggu depan pun ada lagi. Nanti integration kamu dengan Puan Hazlina ya. Okay, saya cover sampai differentiation je. Okay. Alright. Kalau tak ada soalan, saya nak kamu buat homework sekarang sebabnya saya nak tengok sikit lah kamu buat. Okay, jap.